Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Jumaat 23 Februari 2024. Baik saudara, kita mulakan dengan perkembangan ini. Israel perlu henti cabul undang-undang antarabangsa dan rakyat Palestin berhak ke atas tanah air sendiri. Demikian tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan ketika berhujah di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Israel's transfer of civilian into the OPT is a breach of Article 49, Paragraph 6 of the Fourth Geneva Convention in 1949 and constitutes a war crime per the Rome Statute in the International Criminal Court. Apart from constituting individual breaches of international law, these policies and practices violate the territorial integrity of the Palestinian people and thus the right to self-determination. Israel policy and practices which aim at changing the demographic composition of the OPT, along with the creation of enclaves of Palestinians, the demolition of their homes, the limitation of their freedom of movement, including the blockade, seize and perpetual evacuation of the Gaza Strip, constitute violations of international humanitarian law and the international human rights law. Lebih 50 negara membentangkan hujah mereka mengenai akibat perundangan berhubung pendudukan Israel di Palestin pada sesi pendengaran awam yang bermula Isnin. Ekspor produk halal Malaysia ke Jepun dijangka meningkat 10% tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, unjuran itu berdasarkan kesediaan Jepun menerima kehadiran pengunjung dan pempamer daripada negara Islam pada Expo Osaka 2025. Pada tahun 2022, 3.6 bilion ringgit nilai ekspor Malaysia merupakan produk halal berasaskan makanan dan minuman. Dan daripada jumlah itu juga 1.87 bilion ringgit merupakan bahan ramuan untuk pengeluaran produk halal di Jepun. Tentunya saya mengharapkan usahawan-usahawan mikro, kecil dan sederhana untuk bersama-sama menerokai pasaran di Jepun ini. Dan terutamanya untuk tahun hadapan, mereka sangat memerlukan banyak bahan-bahan daripada Malaysia. Dan saya juga akan berbincang dengan SDC dan MITI bagi mempromosikan bahan-bahan daripada Malaysia ini. Beliau menyaksikan majlis menandatangani dua memorandum persefahaman MOU antara Halal Development Corporation (HDC), Aeon Corporation Malaysia Berhad dan Persatuan Halal Jepun JHA di Osaka, Jepun. Terdahulu beliau mengadakan pertemuan bersama pemain industri halal terkemuka di Jepun. Pertemuan meletak asas lebih kukuh dan mencatat lembaran baharu dalam memperkasa kerjasama berterusan Malaysia-Jepun ke arah meningkatkan amalan serta piawaian halal antarabangsa. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan pengeluaran produk termasuk bahan ramuan untuk produk halal di bawah program Satu Kampung Satu Produk akan diintegrasikan. Beliau yang juga pengerusi Majlis Pembangunan Halal Malaysia MPIH berkata, ia bagi memastikan pengeluaran produk halal di pasaran konsisten sekaligus memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Dia telah melaksanakan, tetapi saya mencadangkan agar diintegrasikan kerana satu kampung saja tidak mencukupi. Ya, mungkin dicampurkan 50 hingga 100 kampung untuk mengeluarkan produk yang sama. Tidak semestinya mengeluarkan produk yang digunakan, artinya end product, tetapi ingredient itu telah memudahkan sebenarnya kerana permintaannya banyak dan kita harus mengambil peluang ini. Bukan sekadar serai, ada umpamanya permintaan bekalan terhadap daun durian Belanda. Itu adalah untuk herba di sini dan juga di pasaran Europe dan US, tetapi tidak cukup. Setakat ini terdapat kira-kira 15,000 kampung di bawah Kementerian Pembangunan Desa dan Wilayah.
Jabatan Pendawaan Syari'i Malaysia JPSM bakal ditubuhkan. Ia bagi membantu menyelaraskan Jabatan Pendawaan Syari'i yang berada di setiap negeri di peringkat persekutuan. Setakat ini kita ada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yang menyelaraskan amalan pentadbiran di mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara. Okey? Kita kan dalam konteks jenayah kan kita ada Jabatan Pendawaan Syari'i. Kita ada Ketua Pendakwa Syari'i ataupun pengarah Jabatan Pendawaan Syari'i di negeri-negeri. Cuma yang belum ada adalah satu jabatan di peringkat persekutuan yang boleh menyelaras pelaksanaan pendakwaan syar'i di negeri-negeri. Menurut Datuk Dr. Naim, penubuhan jabatan ini perlu mendapat perkenan MKI dan Majlis Raja-Raja kerana kuasa pendakwaan syar'i berada di bawah bidang kuasa negeri dan kuasa persekutuan adalah untuk menyelaras pentadbiran. Galang rakyat membeli dan menggunakan produk hijau. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam laksana kempen Jom Beli Produk Hijau. Menurut Menterinya Nik Ahmad, sambutan masyarakat yang memberansangkan dan memberi impak positif kepada pengusaha mikro, kecil dan sederhana. Bagi kita ini satu usaha positif sebab kerajaan pun ada dasar perolehan hijau. Jadi bila mungkin setengah ni masih lagi syarikat-syarikat kecil. Jadi untuk mereka scale up, maka program seperti ini baiklah untuk membolehkan mereka terdedah kepada pasaran yang lebih besar, mendapat keuntungan dan dapat recycle keuntungan tersebut untuk menjadi syarikat-syarikat yang lebih besar. Dan insyaAllah kita akan teruskan program ini pada tahun ini dan kita akan maklumkanlah tentang butiran program beli barangan hijau ni. Kempen dilancarkan pada September hingga Disember 2023 itu berjaya mencapai jualan lebih RM250,000 dengan kira-kira 3,000 jenis barangan hijau telah dijual. 37 kawasan hotspot dikenal pasti Jabatan Bomba dan Penyelamat JPM sebagai kawasan berisiko tinggi mudah berlaku kebakaran di Negeri Sembilan. Dan menurut pengarahnya, Abdul Khair Osman, kawasan berkenaan melibatkan sebanyak 120 pecahan kecil berisiko mudah terbakar, terutamanya ketika monsun barat daya. Kalau di Negeri Sembilan ni, kita ada 37 hotspot. Antaranya kalau kita tengok pecahan daerah, Jelebu kita ada 15 hotspot, Jempol ada 10, Tampin ada 10, Kuala Pilah ada 5, Rembau ada 17, Port Dickson ada 21 dan Seremban sendiri ada 35 lah. JPM akan meningkatkan rondaan di kawasan terlibat serta memastikan tahap kesiapsiagaan aset dan logistik berada pada tahap terbaik. Keterlibatan sektor awam dan swasta dalam membudayakan integriti dilihat satu usaha memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dan berkembang. Kerajaan pada hari ini tekad dalam usaha untuk memulihkan imej Malaysia di peringkat antarabangsa dalam menjadi negara yang bermaruah dan anti rasuah. Perkara ini telah dizahirkan dalam ucapan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pembentangan usul kajian separuh penggal RMK ke-12. Dalam suasana yang serba mencabar, sikap integriti, disiplin kerja serta budaya kecemerlangan yang ditunjukkan oleh tuan-tuan dan puan-puan adalah cukup luar biasa. Sejak pelancaran Pelan Anti Rasuah Nasional NACP pada 29 Januari 2019 sehingga akhir tahun lalu, lebih 200 agensi awam dan korporat dibantu dalam memperkukuh ekosistem integriti, governance dan anti rasuah. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.